Mahathir dedah perangai sebenar Azmin. Azmin rancang rampasan kuasa sejak Oktober. 10 pengundi Gombak zaman Azmin Ali. UMNO mesti dominan, kalau tak game over. Selepas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendedahkan idea penubuhan Perikatan Nasional datang daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kini giliran bekas Perdana Menteri itu pula mendedahkan perihal sebenar Azmin. Dr. Mahathir berkata, ahli Parlimen Gombak itu sebenarnya bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Azmin juga bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana itu dia bergabung dengan Muhyiddin dan amat jelas hari ini Azmin diletak oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai de facto timbalan Perdana Menteri. Selain itu, saya pasti Azmin telah membuat perancangan membentuk Kerajaan Perikatan Nasional dan langkah syaratan agak lama kerana saya percaya tidak mudah untuk dia meyakinkan 9 ahli Parlimen Keadilan untuk ikut serta dalam langkah syaratan itu, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, Azmin mendedahkan Dr. Mahathir mahu menubuhkan Perikatan Nasional bagi membolehkan dirinya kekal sebagai Perdana Menteri dengan sokongan semua ahli Parlimen tanpa mengira parti politik. Azmin turut mendedahkan 131 akuan bersumpah SD daripada ahli Parlimen pelbagai parti telah dipersembahkan ke Istana Negara sebelum Dr. Mahathir meletakkan jawatan secara mengejut pada 23 Februari lalu. Hanya satu nama untuk Perdana Menteri, Dr. Mahathir Mohamad. Kami berusaha sehabis mungkin untuk memastikan Dr. Mahathir dapat meneruskan khidmat sebagai Perdana Menteri. Itu adalah hasil mesyuarat yang kita buat di rumahnya, Dr. Mahathir, pada 23 Februari pukul 4 petang, di mana dia berjumpa dengan 6 ketua parti politik termasuk Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Ketua Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Abang Johari Openg dan saya. Jika Dr. Mahathir tidak letak jawatan Isnin itu, dia akan kekal jadi Perdana Menteri dengan majoriti besar, tegas Azmin. Dalam pada itu, Mahathir juga berkata, Muhyiddin dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin mempunyai peranan besar mengeruhkan keadaan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka cuba yakinkan saya bahawa Anwar dan DAP sedang merancang untuk menjatuhkan saya dan kerana itu perlu saya bergabung dengan parti-parti Melayu yang lain untuk membalas perancangan itu. Ketika ini sedang dirancang, UMNO atau lebih tepat lagi Najib menghasut kumpulan-kumpulan Melayu supaya membenci Pakatan Harapan yang dikatakan dikuasai oleh DAP, kata Dr. Mahathir lagi. Ahli Parlimen Langkawi itu juga berkata, langkah syaratan yang direncanakan oleh Azmin adalah bertujuan menyekat Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Walaupun saya menentang tindakan Azmin merancang langkah syaratan, tetapi saya faham kenapa dia berbuat demikian. Ini kerana baginya yang paling penting ialah menyekat Anwar dari menjadi Perdana Menteri. Tetapi jika Pakatan Harapan terus memerintah, sudah pasti Anwar akan berpeluang menjadi Perdana Menteri, dedah Mahathir lagi. Liu Chintong dari DAP mendakwa Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali merancang rampasan kuasa politik untuk memecah belahkan Kerajaan Pakatan Harapan sejak Oktober tahun lalu. Liu mendakwa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dibantu Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dan Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein dalam usaha membentuk kerajaan baru. Katanya, objektif utama rancangan itu untuk menghalang pemimpin pembangkang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Rancangan mereka pada Oktober 2019 untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan Melayu dengan penambahan kumpulan Hishamuddin, 17 ahli Parlimen, Gabungan Parti Sarawak GPS 18 dan PAS 18 untuk menjadikan jumlah 53 ahli Parlimen. Jumlah yang diperlukan untuk menggantikan Amanah 11 dan DAP 42, katanya dalam catatan di blognya. Azmin percaya apabila DAP dan Amanah keluar, dia akan dapat mengawal sebahagian besar ahli Parlimen PKR atau tidak ada yang akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Liu berkata, bahagian pertama rancangan itu ialah pengumuman Hishamuddin mengenai ideanya untuk membina bangsa Malaysia tanpa DAP dan Amanah. Tetapi rampasan kuasa itu gagal kerana Sekretariat Pakatan Harapan mendedahkan rancangan mereka tepat pada masanya. Bagaimanapun katanya, Pakatan Harapan gagal untuk menghalang langkah syaratan pada Februari ketika Perdana Menteri sekarang, Muhyiddin Yassin,
memberikan sokongan terhadap langkah itu dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi membawa keseluruhan blok UMNO untuk rampasan kuasa itu. Ketika negara terus terpengaruh oleh rampasan kuasa syariatan, lebih banyak cerita untuk memutihkan konspirasi muncul. Sudah tiba masanya kita mendokumentasikan apa sebenar yang berlaku, kata Liu. Terdahulu, Azmin mendakwa pembentukan Perikatan Nasional adalah idea Dr. Mahathir Mohamad untuk memastikannya kekal sebagai Perdana Menteri dengan sokongan ahli parlimen semua parti. Beliau berkata, pengunduran Mahathir sebagai Perdana Menteri meletakkan negara dalam krisis politik. Mahathir menafikan dakwaan itu dengan menuduh Azmin merancang langkah syariatan kerana beliau sendiri bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Seramai 10 pengundi berdaftar dalam kawasan Parlimen Gombak memfailkan saman terhadap ahli parlimen mereka, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, atas dakwaan menipu dan berlanggar kewajipan fidusiari melalui langkah syariatan yang menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang Februari lalu. Kesemua mereka selaku plaintiff memfailkan saman itu melalui Tetuan Yohendra Nadarajan di Mahkamah Tinggi pada 27 November lalu dengan menamakan Muhammad Azmin yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri selaku defendant tunggal. Melalui semakan mahkamah, kes itu ditetapkan Jumaat ini di hadapan timbalan pendaftar Mas Linda Selamat. Dalam kenyataan tuntutan kesemua plaintiff berumur antara 36 hingga 64 tahun memohon perisytiharan antaranya Muhammad Azmin adalah pemegang amanah dan mempunyai tanggungjawab selaku ahli parlimen Gombak terhadap kawasan parlimennya termasuk 10 plaintiff itu. Mereka juga memohon pengisytiharan bahawa Muhammad Azmin telah melanggar kewajipan fidusiari menipu selain memungkiri representasi yang dibuat terhadap kesemua plaintiff dalam pilihan raya kawasan berkenaan. Menurut kesemua plaintiff, representasi yang dibuat Muhammad Azmin itu adalah dengan menawarkan diri untuk bertanding pilihan raya 2018 untuk menyingkirkan kerajaan pada ketika itu, iaitu Barisan Nasional dan pegawai awam yang korup. Dakwa kesemua plaintiff, Muhammad Azmin hanya mengetahui bahawa representasi yang diberikannya itu adalah palsu dan beliau hanya mahu mendapatkan undian serta tidak berusaha untuk memenuhi representasi berkenaan. Kesemua plaintiff mendakwa mereka telah bergantung kepada representasi tersebut dan mengundi defendant dalam pilihan raya umum ke-14. Hak untuk mengundi yang dijaminkan di bawah Perkara 119/1 Perlembagaan Persekutuan adalah hak perlembagaan. Pengundi-pengundi termasuk kami telah melaksanakan hak tersebut dengan merujuk kepada representasi yang dikemukakan oleh calon semasa proses pilihan raya. Defendant terikat kepada representasi yang dibuat olehnya dan manifesto Pakatan Harapan yang digunakan untuk bertanding. Oleh itu, beliau tidak boleh bertukar sepenuhnya dengan menyertai kerajaan sekarang dengan ahli gabungan Barisan Nasional yang dikutuk sekeras-kerasnya ketika bertanding dahulu. Dengan memungkiri representasi berkenaan, defendant telah melanggar hak perlembagaan, terutamanya prinsip demokrasi berparlimen dan demokrasi perwakilan yang membentuk sebahagian struktur asas perlembagaan, kata mereka menerusi penyataan tuntutan. Oleh itu, kesemua plaintiff memohon deklarasi bahawa defendant telah melanggar kewajipan fidusiarinya dan tugas-tugas yang terhutang kepada plaintiff selain melakukan penipuan terhadap mereka, selain menuntut ganti rugi keterlaluan dan teladan, kos dan perintah lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah. Menjelang pilihan raya umum akan datang, kata UMNO, parti itu mesti menjadi entiti yang dominan dan isu berkenaan tidak sepatutnya dipertikaikan. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Sufian Hamdan berkata, ia adalah hakikat yang perlu diterima oleh semua pihak. Jelas menyasarkan kenyataan tersebut kepada Bersatu, Syahril berkata, isu dominan memang mudah diucapkan oleh sesebuah parti yang melahirkan 2 Perdana Menteri walaupun memiliki kerusi yang kecil di parlimen. Bagi UMNO jelas, apapun formula akhir menjelang PRU ke-15, UMNO mesti dominan. Jika tidak terima hakikat itu, game over dan no deal, katanya di Facebook. Kenyataan Syahril itu dibuat dengan diiringi laporan berita membabitkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah yang menyatakan pandangannya agar ahli politik tidak terikut-ikut kerangka politik lama. Saifuddin yang menjadi ahli parlimen Indra Mahkota sebagai wakil PKR sebelum berpindah ke Bersatu dilaporkan berkata, ahli politik perlu bersikap terbuka dan isu dominan tidak harus timbul dalam gabungan Parti Melayu. Kenyataan Syahril itu hadir tidak lama selepas Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin menegaskan Parti Melayu yang dominan wujud sejak lama dulu dan ia penting bagi memastikan kestabilan politik negara. Khalid yang juga secara jelas menempelak Bersatu apabila menjifatkan kekuatan UMNO dan PAS mencukupi untuk memenangi PRU. Kata Syahril,
Kenyataannya itu bukanlah bermaksud UMNO sempurna dan telah menyelesaikan semua masalah atau parti itu tidak memerlukan bantuan pihak lain hingga perasan boleh memenangi PRU dengan hanya sokongan ahli mereka semata-mata. Tidak, katanya. Tambahnya, meskipun ahli UMNO menghormati Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan membantu kerajaan yang dipimpinnya, isu dominan akan timbul dan tetap timbul. Justru katanya tidak timbul istilah apologetik dalam kalangan ahli UMNO berkenaan hal itu. UMNO mesti dominan. Apa maksud terjemahan dominasi dan apa strategi ke arah itu, khususnya dalam konteks PRU ke-15? Pimpinan akan bincang dan tetapkan. Selain apa dinyatakan sebelum ini, misalnya kerusi yang dimenangi UMNO kekal UMNO, katanya lagi. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.